وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارجع جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعله لنا سهلا إذا شئت به سهلا. اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والأرض. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في سمعنا نورا، في بصرنا نورا، في لساننا نورا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبي والمرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmatnya, inayahnya. Ketemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Al-Manhalus Safi, telaga yang bersih fi bayani rumuzi ahli sufi, pada membicarakan rumus-rumus istilah-istilah ahli sufi. Pada muka surat yang kelima, baris yang kedua. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fi darain amin ya rabbal alamin. Berkatalah pengarang, dan demikian lagi. Jadi sebelum ni dah bicarakan tentang contoh, dimisalkan sebelum ni. Dan demikian lagi dimisalkan pula oleh setengah ulama akan martabat yang tiga itu, martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah, supaya apabila dibicarakan tentang dimisalkan, dianalogikan, dia punya dasar dia, manhajnya ialah takribul fahmi, menghampirkan faham. Tu kena ingat tu. Dia sebab apa? Tak ada laisa kamitsli syai'. Tak ada yang menyamai Tuhan langsung, tak ada. Tengok antara Syekhul Akbar Ibn Arabi dan juga Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Maqsadul Asna, dia mengatakan ada nisbah untuk kita faham tentang ketuhanan. Itu Imam Ghazali bawa, yang bicarakan tentang asal, bicarakan tentang apa dia, lazat makan gula-gula dengan lazat perkahwinan, semata-mata lazat. Maknanya ada nisbah kesamaan di situ. Namun bila bicarakan tentang Syekhul Akbar Ibn Arabi, dia menafikan langsung tidak ada nisbah. Sampai kena kata begitu. Dia ada beberapa ketikan terhadap Imam Ghazali dalam bicara itu. Jadi manhaj kita, manhaj tentang analogi ini ialah berpaksikan takribul fahmi, menghampirkan faham. Tu. Bila kita kata menghampir faham ialah sekadar kemampuan manusia boleh faham. Bila kita kata menghampirkan faham, sekadar manusia boleh faham, manusia dia terikat dengan panca indera. Lalu analogi kita dengan perkara yang boleh dicapai oleh panca indera kita. Jadi menghampirkan faham kita jua. Macam mana ke analoginya? Maka martabat, tingkatan. Jadi tertib di sini kena ingat, martabat-martabat ni bukannya tertib. Martabat ni tertib lah, susunan, peringkat-peringkat. Bukannya tertib zamani, bukan tertib akli. Dia ambil iktibari saja. Ini yang pengkritik-pengkritik Ibn Arabi pun banyak salah benda ni. Dia tak faham-faham lagi. Kita katakan martabat. Istilah martabat pada qadim, dikait dengan qadim, artinya dia bukannya zamani. Pada qadim tak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Berbeza dengan martabat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Martabat kaunian, akuan, itu barulah ada susunan masa dia. Maka martabat ahadiyah itu, ni wujud mutlak ni, seumpama zihin kita, minda kita, tatkala sunyi daripada mentaakulkan suatu. Jadi minda kita kosong, tak ada apa-apa. Yakni merupakan sesuatu, takut ini merupakan. Jadi kosong minda, tidak ada apa-apa. Maka dikatakan la ta'ayyun, tidak ada ketentuan. Ini dia bukan sebagai bicara tentang apa dia. Bicarakan sebelum kita dah katakan dia ni melibatkan apa dia? Melibatkan ilmu. Kosong. Jadi tidak ada ketentuan. Bila kita la ta'ayyun, artinya tidak ada penzahiran. Itu la ta'ayyun.
tidak ada penjelmaan. Akan kata jelma kan salah faham pula. Penzahiran artinya tiada kefahaman untuk difahami. Itulah ta'ayyun. Bukan tidak bersifat. Bukan tidak berasma. Jadi tiada penzahiran, tiada kefahaman, tiada penjelasan, tiada kezahiran. Itu nama ta'ayyun. Dia mutlak. Tak boleh. Tak boleh nak faham langsung. Maka apabila memulai engkau pada menta'akulkan akan suatu, bila kita infial, mula kita mentasawurkan, memikirkan suatu, maka dinamakan sebagai ta'ayyun awal. Pencikis awal. Apa benda? Macam-macam boleh. Macam-macam boleh kita boleh fikir. Kita boleh faham, boleh susunkan dalam minda kita. Jadi, mula-mula itu dinamakan sebagai ta'ayyun sani. Dinamakan sebagai ta'ayyun awal. Mula. Jadi, bila nak mula, itu noktah. Ketika ibarat noktah pada penulisan. Noktah tu macam-macam boleh jadi. Kalau pada akal kita mula-mula terbit tu macam-macam boleh fikir. Nak cakap pasal ni, nak bicara tentang ini, nak fikir pasal ini. Jadi pada mula-mula tu itu mengandungi segala-galanya kemampuan secara ijmal. Jadi kalau noktah mula titik tu nak tulis apa? Semuanya daripada situ. Dan apabila dilencumkan, lanjutkan kan apa ni? Tak ada tak ke? Ada tak? Lanjut mana sini tak tertinggal ni. Dan apabila dilanjutkan, ta'akul itu diteruskan, ta'akul itu lagi berkekalan ia ta'akul itu pula, maka dinamakan ta'ayyun sani. Okey, lepas satu alif, ba, ta, sa, jim, semuanya keluar secara satu persatu. Tapi pada peringkat titik pertama, semuanya terkandung di situ. Di situlah alif, di situlah ba, di situlah sin, semuanya di situ. Macam mana? Bukanlah titik itu dalam titik itu ada alif, dalam titik itu ada ba, dalam titik itu ada... Tak, daripada titik itu pengenalan kepada faham apa itu alif, pada titik itulah faham apa itu ba, pada titik itulah faham apa itu ta. Faham, tahu, tu. Bukannya juzu. Kalau juzu titik satu je, mana boleh terkandung di situ dengan maksud juzu? Tak boleh. Dengan titik itu boleh memahamkan pelbagai perkara daripada titik itu. Ini kita faham di sini. Tapi bila kami bicarakan tentang ketuhanan, pada ketika wahdah itu ataupun ta'ayyun awal di situ, mula bererti di situlah mula nak fahamkan kita. Sebab kita bicara tentang apa? Kalau sana tanazul, kita taraki. Tanazul memahamkan. Itu kalau pernah soalan tanya dulu tentang apa dia? Tentang apa? Saluhi qadim, tanjizul hadis. Kan? Kalau peringkat begitu pada ketika itu, ada yang menamakan sebagai saluhi qadim. Belum lulus lagi. Dia boleh saja Tuhan nak buat itu, buat ini. Tapi bila ta'ayyun sani, artinya Tuhan. Kan kita bicara tentang apa? Tentang ilmu. Bicara tentang martabat ni, tentang Tuhan memaparkan dalam kita faham tentang pengetahuan tu, pengetahuan Tuhan di situ. Jadi pada ta'ayyun sani itulah Tuhan dah tetapkan beberapa perkara yang harus bagi kita, Allah Ta'ala nak ciptakan. Banyak Tuhan tak ciptakan kepada kita. Jadi saluhi qadim pada peringkat tu, peringkat ta'ayyun awal, boleh saja Tuhan menciptakan apa-apa untuk kita. Tapi pada peringkat kedua, secara tafsilnya, Allah Ta'ala tentukan berapa umur kita, berapa bagian. Itu sebagian meletakkan sebagai tanjizul qadim. Namun nak fahamkan di sini bukan bererti juzu ataupun kulli, tidak di sini. Yang dimaksud dengan ijmal di sini bukannya konsep juzu, tak.
konsep ijmal di sini ialah antara wahdah dan juga wahidiyah di situ. Sebab kita bicarakan tentang Tuhan tadi, Tuhan itu tidak berduduk. Dianya hanyalah amrun iktibari sahaja. Amrun iktibari saja. Jadinya bila berkekalan kita mentaakulkan akan minda kita, maka dinamakan sebagai ta'yun sani. Macam-macam keluar satu persatu. Itu dinamakan sebagai apa dia? Dinamakan sebagai ta'yun sani. Maka adalah dua martabat itu, iaitulah wahdah dan wahidiyah. Wahdah dan wahidiyah itu ibarat daripada maklum ilmunya. Ibarat artinya pentadbiran, takbir daripada maklumat. Ilmunya ilmu Allah yang qadim. Ini bicarakan tentang apa dia? Bicarakan tentang maklumat ilmu Allah. Tu. Ini tentang martabat-martabat ni. Dari peringkat pertama sekali kita bicara tentang apa? Perkaitan kita dengan Tuhan. Hikmahnya untuk kenal Tuhan. Bila sebut kenal ialah melibatkan tentang ilmu. Itu keluasannya kita faham. Itulah keluasannya. Jadinya martabat wahdah wahidiyah itu ialah maklumat ilmunya ilmu Allah yang qadim. Dan dari kerana inilah dinamakan dia a'yan sabitah. Jadi a'yan sabitah. Jadi martabat wahdah wahidiyah ini ialah a'yan sabitah. A'yan ialah jamak bagi ain. Jamak dia a'yan. Sabitah yang subut. Sabit. Yang tetap. Sabitah di sini bukannya wujud. Bukan wujudiah di situ, bukan. Dia hanyalah sabit saja. Dia adalah, kalau kita ibaratkan dalam bahasa Melayu, dalam ilmu kalamnya dinamakan sebagai amrun iktibari. Bila kita katakan martabat wahdah, martabat wahidiyah ini ialah a'yan sabitah. A'yan sabitah inilah hakikat bagi alam. A'yan sabitah inilah hakikat bagi alam. Kalau nak mudah fahamnya, mudah faham kita, bila kita nak menciptakan, nak menjadikan satu kursi, nak mengukir kursi, jadinya kursi itu ialah daripada acuan minda kita, apa yang kita fikirkan tadi. Jadinya yang kita nak itulah bendanya akan keluar. Tapi beza kita dengan Tuhan dah lain pula. Yang beza kita dengan Tuhan, bila Allah Ta'ala tahu, itulah hakikat yang sebenarnya. Kalau kita bicara tentang apa dia, kita bicarakan dahulu karya Imam Syekhul Akbar Ibn Arabi. Dia punya manhaj dia, bila kita katakan wujud ada berapa? Wujud fil kharij, betul? Kemudian wujud apa dia? Wujud fi zihin, kemudian wujud fi kitabah, wujud fi lafzi, pada sebutan, barulah pada penulisan. Jadi kalau pengetahuan kita bermula daripada wujud apa? Wujud luaran. Baik, kita faham kereta ada kat luar dahulu, barulah faham dalam minda. Tu susunan kita, wujud daripada kita, wujud tentang ilmu kita ini. Bila kita katakan wujud, mesti daripada perkara yang luaran, barulah masuk dalam minda, kemudianlah kita sebut, barulah kita tu tulis. Tapi bila bicarakan tentang wujud mengenai ilmu Allah Ta'ala, dimulai daripada ilmu Allah Ta'ala, itu dia asas dia. Allah Ta'ala tahu, pada ilmu Allah Ta'ala, barulah wujud khariji, barulah wujud pada sebutan, barulah wujud pada penulisan. Itu susunan dia. Jadi maratibul wujud itu pun kita dah, jangan salah keliru, jangan keliru dah. Jadi wujud yang pertama bila bicara tentang sufi, bicara tentang wahdatul wujud, tentang Ibn Arabi, martabat pertamanya ialah wujud dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu wujud pertama dia. Sebab apa kita kata begitu? Kerana wujud di situlah wujud yang qadim. Bukan masuk wujudi, tidak. Sabit. Wujud dengan maksud sabit yang qadim. Kita tak boleh kata wujud yang qadim, tak boleh.
Kalau kita akal kita punya pemikiran kita, ilmu kita terikat dengan istilah ilmu kalam, maka di situ akan berlakunya ta'addudil qudama, berbilang qudama, tak boleh. Tapi kita pakaikan wujud dengan maksud sabit. Itu jangan keliru istilah dia tadi. Jadi sabit maklumat, kan martabat ini ialah maklumat ilmu Allah Ta'ala. Sabit sejak azali lagi sebagaimana ilmu Allah Ta'ala itu azali. Jadinya di situlah, kalau tak ada di situ, nescaya kita tak akan ada. Faham tu? Bila di situ tak ada, bila Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala kita ni tak ada, maka tak adalah kita di luaran ini. Bila Tuhan tahu tentang kita, maka itulah dinamakan sebagai hakikat diri kita. Ini dibicarakan tentang apa dia? Bicarakan tentang mahiyatus syai'. Maj'ulah ataupun tidak. Jadi dalam bicara tentang falsafah Ibn Arabi dan juga Wahdatul Wujud, bila kita katakan sebagai mahiyah bagi segala akwal ini, mahiyah ini ialah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan wujud khariji. Mahiyah itu apa dia? Hakikat dia. Apa maksudnya hakikat? Iaitulah wujud di situ dengan kewujudan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Tuhan tak wujud, perkara itu tak akan sabit. Itu kekunci dia. Oleh kerana itulah hakikatul haqaiq ila martabat wahdah dan ahadiyah sana. Jadi wahdah tu hakikatul haqaiq tu di situ. Jadi bila kita katakan itulah dia punya hakikatnya, a'yan sabita, itu nama ain, diri. A'yan, diri-diri yang sabit. Itulah kita punya hakikat. Jadinya bila kita katakan hakikat di situ, maka ternafilah kritikan ataupun tomahan mereka yang mengatakan wahdatul wujud sebagai sufusaiyah. Sufusaiyah ialah orang yang kan ada tiga yang mengingkari hakikat suatu, ataupun mereka yang mengatakan hakikat itu ada tapi kita tak dapat nak pastikan, ataupun mereka mengatakan hakikat itu ialah kita yang tentukan. Wahdatul wujud hakikatnya sabit dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sufusaiyah. Kalau tak ada yang sabitah, maka tak ada kita. Berarti wahdatul wujud mengisbatkan akan hakikat suatu. Jadi kalau dalam kita belajar dalam apa nama, dalam ni Aqidatul Nasafi dulu kita apa? Mengisbatkan akan haqaiqul asya', hakikat suatu. Kalau dah nafikan hakikat, buat apa nak sembang lagi? Dah tak ada benar, tak ada salah, dah tak ada apa-apa dah. Jadi pertama sekali mengisbatkan hakikat. Jadi wahdatul wujud mengisbatkan akan hakikat. Jadi hakikatnya ialah a'yan sabitah. A'yan sabitah ialah maklumat yang sabit dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ain. Ain di sini bukan jisim yang salah faham. Bukan zat kita. Ni zat kita ni jisim kita ni zat kita. Ini baru. Bukan. Sebab apa jadikan kalau dia kata macam kita ni dah wujud lama? Tak. Kita hanyalah sabit. Itulah hakikat ni. Bukannya jirim kita baru lagi. Dia bila kita kata hakikat itulah merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada maklumat. Itulah maklumat. Kita bila sebut maklumat, kita terpandang maklumat. Tak, sebenarnya maklumat itu ialah apa yang diketahui Allah Ta'ala. Tu pemunya maklumat itu sebenarnya tempat hakikat ni. Itu bicaranya berbeza-beza lentoknya. Dia punya bahasanya berbeza dari sudut pandangan, sisi pandang ni. Kerana golongan sufi ni bicarakan tentang sisi pandang daripada Tuhan kepada makhluk. Tapi bicara ilmu kalam daripada makhluk kepada Tuhan. Kan bicara dah berbeza. Maka erti ayan sabitah itu barang yang sabit di dalam ta'alluq ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi martabat yang bicara tentang wahdah wahidah ini ialah bicara tentang ilmu Allah. Kalau mereka mengatakan wah berlakunya kudama, rasionallah sikit, kamu menuduh Ibn Arabi berpandangan bahawasanya kamu menuduh Ibn Arabi menafikan Tuhan itu bersifat. Dan kalau Tuhan tak bersifat, macam mana pula ada maklumat? Jelas tuan. Ibn Arabi, pandangan Ibn Arabi, sifat Tuhan itu ialah nisbah.
Dia bukan menafikan sifat. Dia mengisbatkan sifat. Cuma sifat itu menurut Ibn Arabi ialah nisbah. Menurut Ibn Arabi, sifat itu nisbah, apatah lagi maklumat, iaitulah muta'allaq bagi sifat ilmu. Sudah pastilah ia bukannya perkara yang wujudi. Ia amrun iktibari. Jadi tak pernah sabarlah kamu nak katakan kita ni makna wahdatul wujud ni mengatakan makhluk tu daripada dalam diri Tuhan dah keluar, dah ada dah, cuma belum keluar saja. Kalau ada istilah falsafah dinamakan sebagai kumun. Kumun tak boleh Kita tidak ada istilah kumun. Kumun artinya tersembunyi. Sebagai falsafah pandangan, tidak satu itu dikumun. Kumun artinya satu perkara dia ada panas, ada sejuk. Perkara yang sama, cumanya pada ketika dia panas itu, kumun sejuk itu terlindung, tersembunyi. Ada tersembunyi. Ketika dia sejuk, panas, dia terbalik. Tapi ilmu kalam mengatakan satu perkara nisbah yang satu dia tidak boleh berlawanan pada nisbah yang sama, tak boleh berlawanan. Bicara tentang wahdatul wujud ini bukan istilah kumun. Kita akan bicara sekejap lagi. Iaitulah tidak mencium bau kewujudan. Kita menafikan perkara kumun, konsep kumun ni. Jadi barang yang sabit. Jadi ayat sabitah itu barang yang sabit di dalam ta'alluq ilmu Allah Ta'ala pada azalnya lagi. Pada azalinya. Jul. Tiada ada di sana itu suatu yang maujud jua. Tak ada suatu pun. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Telah ada pun Allah Ta'ala dan tidak ada satu pun bersama dengan Tuhan. Itu yang diuar-uarkan oleh Syekhul Akbar Ibn Arabi. Tak ada satu pun. Macam mana kamu menuduh bahawasanya wahdatul wujud itu makhluk keluar daripada jasad, daripada diri Tuhan? Melainkan zatnya zat Tuhan saja yang ada pada ketika itu. Dan segala sifatnya. Nampak? Sama ada wahidiyah, sama ada wahdah ataupun ahadiyah, Tuhan telah pun berasma, Tuhan telah pun bersifat. Sebab apa kita kata begitu? Yang qadim. Dia qadim. Martabat itu martabat yang qadim. Jadi macam mana yang tingkatan-tingkatan? Tingkatan ialah tanazul. Tanazul itu apa dia? Turun mendekatkan faham. Itu sebab dia kata mendekatkan faham di situ illa liya'buduni illa liya'rifuni. Supaya kamu kenal aku. Jadi kenal itu ialah kasih. Kenal itu ialah rahmah. Kenal itulah kenikmatan. Itu. Jadinya sifat Tuhan sejak azali lagi. Asma Tuhan telah pun azali lagi. Cuma martabat ahadiyah ataupun wujud mutlak itu tidak difahami. Belum turun, artinya belum mendekatkan faham kepada kita. Kita belum faham lagi. Dia punya sebab konsepnya sebagaimana saya sudah bicarakan sebelum ini, sebenarnya objektifnya sama dengan ilmu kalam, iaitulah kita menafikan hakikat Tuhan itu diketahui. Jadi bicara tentang wahdatul wujud ini jelas. Wujud la ta'ayyun. Dah tak boleh nak faham dah. Bila kita bicara tentang ta'ayyun awal, ta'ayyun sani, iaitu membicarakan tentang asma' dan juga sifat Allah Ta'ala. Dan segala sifatnya yang qadim jua. Maka a'yan sabita itu barang yang tiada mencium bau wujud. Masyamma ra'ihatul wujud. Tidak menghidu, mencium bau kewujudan. Dia tak akan menghidu bau kewujudan langsung. Wujudan macam mana? Wujud yang khariji itu tak boleh. Dia tetap di situ. Nama sabit dah. Yakni belum lagi keluar daripada kalimah kun. Keluar macam mana? Belum keluar. Ini yang salah faham ni. Belum keluar daripada kalimah kun apa dia? Bukan keluar setelah Tuhan cakap kun. Tak. Keluar hukum. Keluar hukum dan juga sifatnya. Bukan sifat tu tak. Bukan sifat Tuhan tidak. Dia punya apa dia? Gambarannya. Pemodelannya. Belum keluar lagi. Bila keluar? Setelah kun fayakun. Jadilah maka terciptalah.
Jadi Tuhan tahu sejak azali lagi. Cuma Tuhan belum belum kun ini adalah ibarat daripada bicara tentang kudrah Allah Ta'ala. Maka apabila dikendakikan akan wujudnya, wujud ayan sabitah itu, maka dia khitabkan kepada ayan sabitah itu dengan dijadikan kuat. Jadinya Syekhul Akbar Ibn Arabi berpandangan kun ialah amar, kun ialah suruhan, suruhan ialah khitab. Kalau perkara tak ada langsung, alam ini tak ada langsung, daripada tiada kepada tiada, daripada tiada langsung kepada ada, Tuhan nak khitab ke mana? Oleh kerana itulah dia mengatakan kita ini sabit. Alam itu sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala khitabkan di situ. Allah Ta'ala tujukan di situ. Maka terciptalah alam-alam ini. Kata pengarang di sini, dengan dijadikan kuah pendengar padanya ayan sabitah dengan lafaz kun. Ini jangan kita faham zahir. Sebab di dalam ilmu Allah Ta'ala tidak ada makhluk lagi. Sedangkan kalau kita faham pendengar di sini ialah makhluk yang wujudi, bukan. Jadi lafaz kun, maka jadilah a'yan. Ingat ni, jadilah a'yan yang seumpama a'yan sabitah itu dinamakan sebagai surah. Kan kita kata tadi, bila kita kata pengetahuan kita tentang segala kewujudan bermula daripada khariji, daripada luaran, barulah masuk dalam minda. Dalam minda itu bukan sebenar, yang sebenarnya mana? Di luar. Di luar itulah yang hakiki. Di dalam minda itu surah, gambaran. Gambaran. Faham? Jelas? Bila bicarakan tentang kewujudan dikaitkan dengan ilmu Allah Ta'ala, martabat pertamanya ialah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi dia tak akan keluar mana-mana. Dia bukan wujud pun. Dia hanyalah amrul itibari. Dia hanyalah sabit saja. Dia tidak akan menghidu bau kewujudan. Lalu itu yang Imam Ghazali perbincangan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin apa dia? Tentang laisal imkan bukanlah perkara yang imkan Allah Ta'ala menciptakan daripada keadaan. Ini saya tengok dunia istilah dia. Ini bincangan dia. Jadinya bila Tuhan tahu, maka Tuhan jadikan yang kat luaran itu sebiji apa yang Allah Ta'ala tahu. Ini dinamakan sebagai, itu adalah yang luaran itu ialah gambaran kepada yang Allah Ta'ala tahu. Jadi maksudnya macam mana? Itulah hukumnya, itulah sifatnya, itulah kesannya. Daripada apa? Daripada adanya Tuhan tahu, maka itu terjadi. Itu lanjutan dia, itulah sifat dia, itulah hukum bagi a'yan sabitah tersebut. Yang mana yang realitinya ini adalah ilmu Allah Ta'ala ini. Yang itu sekejap ada api, ada lepas tu hilang. Dia arad. Kata Imam Ghazali, tubuh kita semasa kita kecil bukanlah tubuh semasa kita dewasa. Artinya benda itu dah berubah. Tapi yang kekal macam mana? Tu dalam ilmu Allah Ta'ala sejak azali sampai bila-bila kekal. Itulah peringkat pertamanya. Tapi adakah ianya wujudiah? Tak. Yang khariji ni kat luar ni, jirim baru lagi. Tapi itu adalah hakikat bagi segala alam. Jadi maka jadilah a'yan yang seumpama a'yan sabitah. Jadi a'yan a'yan kharijah itu, a'yan yang perkara yang di luaran, itulah alam kita sekarang ni, seumpama a'yan sabitah. Dengan kudrah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan dengan kudrah. Maka dinamakan dia a'yan sabitah itu, kemudian daripada wujud khitab itu a'yan kharijah namanya. Dia nama sebagai a'yan kharijah. Adakah a'yan kharijah itu adalah a'yan sabitah? Tidak. A'yan sabitah itu tidak akan keluar sampai bila. Dia tak boleh keluar lah. Bukan sebab dia bukan ada pun. Dia hanyalah
hanyalah maklumat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabit, ya, bukan tak ada langsung. Dia gunakan istilah sabit. Nanti saya akan bincangkan tentang maj'ulah ataupun tidak. Maj'ulah itu diciptakan, dijadikan Allah Ta'ala ataupun tidak, mahiyah tersebut. Maka adalah ia ayat kharijah ini muhdas, yang baru. Bila kita kata baru, sebab apa? Kerana asar kesan kudrah yang qadim. Ya, kudrah ini merubahkan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, daripada tiada kepada ada. Dulu kita tak berjirim. Maknanya kita bila diciptakan ialah ada jirim. Maka jangan engkau sangkakan a'yan kharijah itu iaitu daripada a'yan sabita. Ini yang Nodros kata keluar daripada diri Tuhan. Macam ni lah. Sekejap kita dengar. Mana dia ambil ni? Sebab apa? Kerana bahawasanya ia ayat sabitah itu tiada mencium bau wujud sekali-kali. Dia tak akan mencium bau wujud. Saya terlangkar ke? Takkan betulan. Lagi qadim ia betapa menerima keluar. Macam mana nak keluar pula? Rupanya Ustaz Nodros kritik. Saya Daud dah lama jawab dah. Maka betapa jadi ia hadis. Dia kan qadim. Macam mana pula jadi hadis? Maka hanya sungguhnya yang a'yan kharijah itu bayang. Hukum. Kita kata bayang-bayang. Itu hukum dia. Hukum dia. Bagi a'yan sabitah. Bayang-bayang. Surah. Gambaran. Bagi a'yan sabitah. Kalaulah Tuhan tak tahu, maka tak akan ada alam ini. Kalau tak ada matahari, tak akan ada cahaya kat bumi. Kalau tak ada terpocok pokok kat situ, tak ada bayang-bayang kat situ. Itu nak kena fahamkan kat situ. Jadi semuanya melihat kepada Tuhan. Jadi bila kita bicarakan tentang a'yan sabita, sebenarnya kita membicarakan tentang diri Tuhan. Bukan a'yan sabita itu Tuhan, tidak. Tapi a'yan sabita itu apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Bila maklumat tersebut ialah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tak bercerai daripada zatnya. Itu cara tingkatan. Kadang-kadangnya apabila berkata dalam keadaan keseronokan membicarakan tentang makrifat Allah Ta'ala tersebut akan Allah. Terus. Tapi peringkat-peringkatnya beginilah. Peringkatnya begini. Jadi semua alam ini adalah cerminan. Cerminan tu apa dia maksud cerminan di sini? Iaitulah bayang. Bayang, hukum dia. Ini namakan sebagai konsep isti'adad. Konsep isti'adad. Yang pernah dikritik oleh Ustaz Nodros dulu. Tuhan maklumat menghakimi akan tu. Tak. Maklumat itu sendiri adalah diri itu Tuhan. Bukannya perkara yang tak tahu. Maklumat itu ialah ilmu. Ilmu ialah diri itu Tuhan. Bukannya kita menghukumkan Tuhan. Tidak. Tuhan buat apa yang dia tak tahu. Jadi Tuhan menciptakan alam ini berdasarkan apa dia tahu. Kalau dia tak tahu benda itu, takkan ada lah perkara tersebut. Oleh kerana itulah, adanya alam ini bayang kepada apa maklumat tu? Maklumat Tuhan. Maklumat Tuhan ialah ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan ialah diri itu Tuhan. Alam ini adalah pancaran bayang-bayang bagi tu Tuhan. Itu dia punya ni. Tapi kena ingat cara susunan martabat wujud tadi bicara tentang ilmu dan kewujudan bagi Tuhan, ilmu kewujudan bagi makhluk. Martabat kita bermula daripada khariji. Kalau bicarakan tentang wujud, ilmu dan kewujudan melibatkan Tuhan ialah kewujudan pertama ialah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun a'yan sabita itu tentu qaimun
yakni tentu ada ya sabit berkekalan adanya ayat sabitat itu jua. Maklumat Tuhan kalau tak ada hilang, tiba-tiba hilang, Tuhan itu jahil. Kalau Tuhan jahil ialah kekurangan. Jelas itu. Tu je. Dia tanjizul qadim. Sejak azali lagi Tuhan dah tahu perkara tersebut. Yang bila bicara, bila wahdatul wujud ini bila berbicara, dia bukan melihat kepada diri ayan sabita, tapi dia melihat kepada empunya bagi ayan sabita. Itu dia mata kaca yang berbeza. Tu kata kalau mata lalat tu tengok pada nah, itu memang itu dia punya role dia, itu perbincangan dia, itu dia punya hadaf hati dia bicara. Kerana maklum ilmunya itu tiada bercerai daripada zatnya. Kerana maklumat itu ialah ilmu, ilmu itulah zatnya. Seperti tiada bercerai ia segala sifatnya yang qadim daripada zatnya. Itu bagaimana kudrah ialah berdiri di zat. Pengetahuan apa nama sifat irada, sama, semuanya berdiri di zat. Begitulah juga dengan ilmu berdiri di zat Allah Ta'ala. Demikian difahamkan daripada perkataan ini. Dan adalah ayat kharijah itu martabat ubudiyah. Ya nikah masya-Allah. Segala mana itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kedaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arja'na jama'ana ala jamal ma'hum tafarruqan bima tafarruqan ma'suma sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kum minna kum lakum ya karim. Sorry dia. Ha? Oh, ada. Jangan bisu ni.